Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Zafran bin Gunash, nombor metrik D192116551. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Al-Quran dan As-Sunnah telah memberi sumbangan yang besar terhadap peradaban dan ketamadunan manusia. Antara sumbangan terbesar adalah petunjuk kepada kehidupan berakidah yang sebenar, panduan melalui peraturan dan undang-undang dalam menjalani kehidupan seharian yang dinamakan syariat, dan juga aspek pembinaan kepribadian manusia iaitu akhlak. Ketiga-tiga elemen ini adalah akidah, syariat dan akhlak. Ianya mampu membentuk pribadi insan yang sempurna merangkumi roh, akal dan jasad. Kertas kerja ini akan menyentuh mengenai peranan Al-Quran dan As-Sunnah, kebaikan dan akibat tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Selain itu, disentuh juga berkaitan kelebihan mengamalkan sunnah. Ilahi, atas limpah rahmat dan nikmat yang dianugerahkan kepada kami, dapat juga kami menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan memastikan tugasan kami lebih teratur. Jadi dengan kesempatan ini kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Ustazah Amirah Murshidah binti Zainal Abidin, kerana berkat bimbingan dan tunjuk ajar beliau telah mendorong dan membuka ruang kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini. Akhirnya tugasan ini berjaya disiapkan atas kerjasama sebagai satu kumpulan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azira Namisha binti Muhammad Sobri, nombor metrik D192116552. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai pendahuluan mengenai Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang terkandung firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Namun Al-Quran sendiri sebenarnya dijadikan atau dibukukan hanya selepas kewafatan Rasulullah SAW. Walaupun begitu, sejak mula lagi Rasulullah SAW telah meminta penulis-penulis wahyu supaya mencatatkan semua wahyu yang diturunkan selepas baginda menerimanya dan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Berlaku peperangan Yamamah yang mengorbankan ramai individu penghafal wahyu. Ini menimbulkan kerisauan pada pemimpin Islam pada waktu tersebut. Oleh itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab pun mengarahkan Zaid bin Thabit, pakar hafalan wahyu ketika itu, untuk mula mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk jilid yang digelar suhuf. Suhuf kekal digunakan selama beberapa belas tahun sebelum berlaku pencagahan pendapat tentang cara membaca suhuf yang ada. Ekoran perbezaan cara bacaan mengikut kawasan. Seterusnya, Khalifah Uthman bin Affan memanggil semula Zaid bin Thabit untuk mewujudkan satu sistem kaedah pembacaan Al-Quran universal agar perselisihan pendapat dapat dikurangkan. Jadi mereka bersetuju untuk mengikut kaedah pembacaan dan tulisan asal orang Quraisy yang menjadi cara asal wahyu diturunkan. Hasil daripada usaha itu lahirlah sistem tulisan dan bacaan Al-Quran dengan nama ras Uthmani, sebenar nama Khalifah Uthman bin Affan, yang berjaya menyatupadukan bentuk tulisan Al-Quran sehingga kini kaedah tersebut menjadi asas bentuk tulisan dan bacaan Al-Quran yang diguna pakai. Okey, Al-Quran mengandungi firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dibahagi kepada 114 surah, 30 juzuk dan terkandung 6236 ayat-ayat. Dalam Al-Quran boleh dibahagi kepada dua kumpulan bergantung kepada kawasan di mana ayat tersebut diturunkan, sama ada di Mekah atau Madinah. Okey, seterusnya hadis atau sunnah.
adalah dua elemen yang datang daripada individu yang sama, iaitu Rasulullah SAW. Bagaimanapun kandungannya pula mungkin berbeza-beza di antara satu sama lain. Walaupun kelihatan hampir serupa, ada pendapat yang menyamakan kedua-duanya ke dalam satu kategori yang sama. Ada pendapat yang menyatakan hadis dan sunnah adalah dua perkara berbeza. Dan hadis adalah segala apa yang disandarkan keluar daripada Rasulullah SAW. Dari segi perkataan, perbuatan, sifat, tindak balas, reaksi dan juga kelakuan. Sunnah pula adalah segala perbuatan fizikal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mengajak orang ramai lebih mendekati Islam, dan hadis dan sunnah ini juga mempunyai definisi yang luas. Tetapi kedua-duanya mempunyai satu persamaan yang besar. Semuanya adalah percakapan dan kaedah kehidupan Rasulullah SAW. Hadis dan sunnah menjadi rujukan kedua selepas Al-Quran kerana ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran mempunyai maksud yang universal dan memerlukan penjelasan lebih terperinci. Merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan. Surah Al-Shura ayat 115. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran, wujud arahan mewajibkan solat. Tetapi, bagaimana hendak melakukan solat itu tidak dinyatakan di dalam kitab tersebut. Jadi, orang Islam pada zaman Rasulullah SAW merujuk kepada Rasulullah SAW baginda hendak mengerjakan solat. Di dalam Al-Quran juga tidak wujud arahan berapa kali seorang Muslim perlu solat. Jadi Rasulullah SAW akan memberikan panduan kepada umat Islam. Merujuk hadis baginda, Nabi SAW riwayatkan dari Abdullah bin Umar. Katanya, aku lihat Rasulullah SAW apabila memulai sembahyang, beliau mengangkat kedua tangan hingga ke bahu. Begitu juga sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk. Beliau tidak mengangkatnya di antara dua sujud. Dan di antara kitab hadis yang memperlihatkan berkaitan sunnah baginda Nabi SAW yang terkenal adalah Kutubus Sittah. Kutubus Sittah bererti kitab yang 6, iaitu kitab-kitab hadis yang menjadi sandaran rujukan pada ulama dan kaum muslim untuk menjadi hujah bagi persoalan-persoalan agama. Di antaranya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu Dawud, Sunnah Tirmizi, Sunnah Nasa'i dan Sunnah Ibnu Majah. Lebih dari 90% hadis mengenai masalah hukum tercantum dalam Kutubus Sittah, dan kita tidak dibenarkan taklid atau mengikuti begitu saja tanpa tahu dalil dari Al-Quran dan hadis. Merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta. Surah Al-Isra ayat 36. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniana Akila binti Umar Azam, nombor judi 19312211. Saya akan bentangkan tentang peranan Al-Quran dan Sunnah. Islam merupakan agama dengan cara hidup yang syumul. Ia mencakupi persoalan tentang akidah, ibadah, akhlak, hinggalah kepada urusan kemasyarakatan dan kenegaraan yang merangkumi aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Dalam surah Al-An'am ayat 155. Seterusnya merujuk hadis daripada baginda Nabi SAW yang diriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Hadis dari Nabi SAW bersabda, Al-Quran itu adalah penolong yang diterima pertolongannya, dan Al-Quran itu pelapur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laporannya, barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, menuntun, memimpinnya dia ke syurga, dan barang siapa menjadikannya di belakang punggungnya, mengheret dia oleh Al-Quran ke neraka. Hadis dari Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya. Nama saya Mirza Sakif bin Mak Taib.
nombor matrik saya di 20312960. Okey, sekarang saya ingin menceritakan kepada anda tentang kebaikan-kebaikan dan akibat tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama, kebaikan Al-Quran yang paling besar untuk sekalian makhluk ialah ianya tidak akan hilang dan berubah sehingga akhir zaman. Tidak seperti kitab yang lain yang telah diubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab seperti kitab Injil, Taurat dan Zabur. Kitab-kitab yang saya sebutkan tadi ialah kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Okey, Al-Quran adalah kitabullah yang terakhir yang telah diturunkan kepada Nabi yang terakhir kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Allah SWT dan ia adalah senjata yang paling mujarab yang melimpah ruah. Umpama mata air yang tidak mungkin akan kering kerana di dalamnya penuh dengan nur hidayah, rahmat dan zikir. Al-Quran juga diturunkan untuk mengajar manusia tentang pengesaannya kepada Allah SWT, iaitu tauhid. Konsep ibadat yang jelas dan menyeluruh agar manusia sentiasa mendapat bekalan yang baru dan segar. Al-Quran boleh diumpamakan sebagai penunjuk arah kepada manusia yang menuju ke arah kebaikan dan sebenarnya yang lebih daripada itu. Dalam firman Allah SWT yang membawa maksud iaitu kitab, iaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Selain itu, Al-Quran juga turut mengajak manusia berfikir tentang ciptaan, pengawasan dan penjagaan yang ditadbirkan oleh Allah yang Maha Agung agar dapat mengenal sifat-sifatnya yang unggul. Di dalam Al-Quran dipaparkan juga contoh tauladan dan juga kisah-kisah yang benar-benar berlaku sebelum turunnya Al-Quran dan pada masa penurunan Al-Quran. Dengan itu, manusia mendapat pengajaran dan paduan dalam mengharungi kehidupan sebagai Muslim yang sejati dan benar dalam semua bidang kehidupan. Seterusnya, sebenarnya mengamalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran mempunyai kebaikan dan kelebihan yang amat sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Kerana itu, untuk mengetahui artinya, hendaklah kita mengartikannya sesuai dengan aturan bahasa Arab yang baku. Kita tidak boleh mentafsir Al-Quran itu dengan sendiri. Dalam firman Allah SWT yang membawa maksud, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Surah Az-Zukhruf ayat 3. Seterusnya, janganlah apabila kita khatam Al-Quran berkali-kali, kita tidak mengerti artinya sama sekali, malah tidak pula mengamalkannya atau memperhatikannya petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Orang seperti itu disebutkan Allah sebagai kedai. Sementara itu, kelebihan Al-Quran adalah kepada pembaca Al-Quran, kerana bagi orang yang membaca itu akan mendapat ketenangan. Sementara itu, selanjutnya Al-Quran turut diangkat martabatnya sebagai syafaat di akhirat kelak. Merujuk hadis baginda Nabi SAW daripada Abu Humamah radhiyallahu anhu melaporkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada kamu di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis Abu Humamah ini direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Muhammad Zahiman, Kak Majid saya di 192-11553. Saya akan menerangkan kelebihan mengamalkan As-Sunnah. Apa itu kelebihan mengamalkan As-Sunnah? As-Sunnah adalah salah satu dari wahyu Allah, di mana maksud dan isi kandungannya dilafazkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bererti As-Sunnah mempunyai autoriti yang sama pentingnya dengan Al-Quran selaku sumber yang kedua umat Islam. Sunnah Rasulullah SAW merupakan salah satu perkara yang paling dituntut dalam Islam. Segala perbuatan, perilaku, percakapan yang diikuti berlandaskan sunnah Rasulullah mampu menjadikan seorang lelaki maupun wanita membina satu profil peribadi yang sangat baik.
Okey, seterusnya ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang mempunyai pribadi paling agung dan ulung. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja diagung pribadinya oleh makhluk di bumi, malah makhluk di langit juga turut sama mengagungkannya dan sentiasa mendoakannya. Okey, seterusnya daripada perbuatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang sekecil zarah sampailah yang sebesar zarah, semuanya memberikan kita pahala apabila kita melakukannya. Okey, semua sunnah Nabi memberikan kebaikan kepada diri kita, malah tidak ada satu perkara yang Nabi buat adalah untuk menyusahkan umatnya. Seterusnya, sunnah juga terdapat begitu banyak kelebihan yang boleh kita amalkan dan juga kita contohi. Contohnya seperti kelebihan apabila kita makan dengan tangan kanan. Okey, kelebihan ini adalah kerana tangan kanan mengeluarkan 3 jenis enzim yang dapat menolong proses penghadaman. Berbeza tangan kiri, enzim yang dikeluarkan lebih banyak, maka ia sesuai untuk beristinja. Selain tangan ini, tentulah kotor. Salah satu enzim di bahagian tangan kanan tersebut ialah enzim RNC yang terdapat pada 3 jari, iaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kanan. Apabila kita menyuap makanan ke dalam mulut, enzim ini akan berfungsi melawan bakteria tidak baik yang ada pada makanan. Okey. Seterusnya, ia juga boleh menjadikan tubuh kita lebih kuat dan bertenaga. Enzim RNAS ini juga berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap serangan bakteria patogen. Contohnya ialah kelebihan mengamalkan bersiwak ialah mendapatkan pahala dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Malah bersiwak juga adalah perbuatan yang diredai oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Malah ia juga salah satu perbuatan yang selalu diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya yang terakhir adalah sekiranya seseorang individu Islam tidak mengikuti atau mempercayai sunnah Nabi, ianya dianggap murtad kerana sunnah juga merupakan sumber perundangan Islam yang wajib diyakini. Ia juga telah menjadikan rujukan sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Hasmi, pemegang nombor matrik di 20212742. Okey, saya akan membuat kesimpulan daripada keseluruhan tajuk Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, apa yang saya dapat simpulkan ialah Al-Quran dan As-Sunnah tu sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Islam. Okey, segala syariat Islam tu sangat berkait rapat dengan tata cara kehidupan umat Islam pada zaman kini dan sebelumnya. Okey, tambahan pula permasalahan dalam kalangan masyarakat kini berubah mengikut peredaran zaman. Okey, sistem syariat Islam yang sempurna itu bermula daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, baik dari segi rohani dan juga jasmani. Maka peranan Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah besar dalam menentukan sesuatu hukum tersebut. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ni sebagai panduan utama dalam kehidupan seharian kita, supaya kita berada dalam radar ataupun hukum syariat Islam yang betul. Okey, demikianlah utamanya Al-Quran dan As-Sunnah ni dalam kehidupan kita. Okey, Al-Quran dan As-Sunnah ni adalah boleh menjadi penyelamat ataupun musuh ketat kita di akhirat kelak. Al-Quran hanya memuat garis besar dari perintah dan larangan Allah. Adapun sebahagian rinciannya Nabi Muhammad SAW yang akan menjelaskannya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-15,
Ya ahlul kitab qad ja'akum rasulana yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfawna minal kitab wa ya'fau an kabir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Okey, yang bermaksud, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak daripada isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkannya. Okey. Oleh itu umat Islam ni, kita sebagai umat Islam perlu mempelajari ajaran Islam daripada sumber yang sahih, bukan daripada sumber yang tidak jelas, agar tidak tersesat. Sumber ajaran Islam ni, sumber ajaran agama Islam ni hanya ada dua, iaitu Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Nabi. Okey, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, aku tinggalkan kepadamu dua hal, maka kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu Kitabullah dan sunnah Nabinya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Barri. Okey, sekian sahaja daripada grup kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.